Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam perbincangan perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang ketiga adalah bersentuh antara kulit lelaki dan juga kulit perempuan. Ini berdasarkan daripada ayat Quran, aula mastumun nisa. Dalam bahasa Arab, perkataan la masa dengan massa ataupun la masa, semua ini ada penambahan satu huruf, penambahan alif, ada penambahan, ada kurang satu huruf, dibuang alif jadi la masa, ada dibuang lam jadi massa. Semua memberi makna yang berbeza-beza. Sebahagian di kalangan ulama menyatakan aula mastumun nisa berdasarkan ayat Quran, awala mastumun nisa, perkara yang membatalkan wudu adalah menyetubuhi isteri. Menyetubuhi isteri itu adalah perkara yang membatalkan wudu. Sebab la masa ini makna saling sentuh menyentuh. Dari sudut literal bahasanya, saling sentuh menyentuh. Jadi mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i, mereka menyatakan mazhab Hanafi terutamanya menyatakan maksud daripada aula mastumun nisa adalah menyetubuhi isteri. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat perkara-perkara yang membatalkan wudu ini, Quran menyebut wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Sekiranya kamu bermusafir ataupun berada dalam safar, sekiranya kamu sakit ataupun kamu bermusafir, ataupun salah seorang di kalangan kamu mendatangi toilet, mendatangi bilik air untuk buang air kecil ataupun air besar, awla mastumun nisa, ataupun dia menyentuh perempuan. Di sini ayat ini adalah siyaqul kalam ataupun siyaqul ayah, jalan ceritanya adalah menunjukkan perkara-perkara ini perkara yang membatalkan wudu. Sebab bila datang ke toilet untuk apa? Mestilah untuk buang air. Bila buang air kecil, buang air besar, itu semua perkara yang membatalkan wudu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan yang dimaksudkan dengan la masa aw la mastumun nisa adalah bermaksud semata-mata sentuh, tidak bermaksud menyetubuhi. Ini adalah hujjah Imam Syafi'i dari sudut lughah, dari sudut bahasanya. Berdasarkan ayat Quran yang lain, wa anna lamasnas sama, bila mana kami lamasnas sama fawajadnaha muliat harasan. Lamasna bermaksud kami menyentuh, menyentuh. Jadi di sini kalau kita katakan lamasna bermaksud menyetubuhi, tak sesuai. Menyetubuhi langit tak sesuai. Makna Imam Syafi'i menyatakan berdasarkan ayat ini, dia menyatakan dengan penuh keyakinan jin tak mungkin menyetubuhi langit. Maksudnya dia bila mana dia sentuh saja langit, makna dia sampai ke langit. Itu maksud dia. Perkataan Umar radhiyallahu taala anhu, man jassa aw qabbala falyatawadda, siapa yang menyentuh ataupun mencium, iaitu menyentuh perempuan, mencium perempuan, isteri dia, falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Kemudian kita lihat, bila sebut tentang sentuhan yang kita sebutkan pada minggu yang lalu, apa-apa jenis sentuhan, iaitu sentuhan kulit, gigi pun termasuk, lidah pun termasuk, apa-apa jenis sentuhan kulit, maka itu adalah perkara yang membatalkan wudu di sisi mazhab Imam Syafi'i. Melainkan tiga perkara yang tidak membatalkan wudu, iaitu gigi, kuku dan juga rambut. Ini semua tidak membatalkan wudu.
illah ataupun sebabnya, Imam Syafi'i menyatakan tidak ada kelazatan ataupun tidak menaikkan syahwat perkara-perkara ini, gigi, kuku dan juga rambut. Yang dikehendaki dengan lelaki dan juga bersentuhan dua kulit ini adalah kulit lelaki dan juga perempuan. Lelaki dengan lelaki tak akan batal, perempuan dengan perempuan juga tidak akan batal. Kemudian yang dimaksudkan juga kita sebutkan pada minggu yang lalu, lelaki dan juga perempuan yang bersentuhan kulit ini adalah yang dewasa. Syarat dewasa adalah orang melihat dia, orang akan berasa syahwat lah. Maknanya orang ada kehendak terhadap diri dia. Bukan dia yang ada kehendak, orang lihat dia. Yang itu menunjukkan dia sudah dewasa. Sebab dia berbeza-beza. Setiap negara perempuan ni berbeza-beza. Tahap dewasa dia berbeza. Di negara mungkin Mesir, mereka badan besar. Jadi mungkin 7, 8 tahun, 9 tahun tu dah kira besar. Kemudian laki-laki pula kita nak tahu tahap dewasa dia bila mana ada kecenderungan terhadap wanita. Ada kecenderungan terhadap wanita bermaksud dia telah dewasa. Tak semestinya dia terbalik. Ukuran bersentuhan kulit lelaki perempuan adalah bukan ukurannya balik. Ukurannya adalah bila ukuran bagi orang perempuan, bila mana lelaki melihat dia sudah menunjukkan bukan lagi budak-budak, mana ada keinginan terhadap dia. Manakala lelaki-lelaki pula adalah ada kecenderungan terhadap perempuan, maka itu menunjukkan dia telah dewasa walaupun belum balik. Kemudian yang bersentuhan tersebut adalah ajnabi. Dua-dua tu ajnabi. Maksud ajnabi adalah bukan mahram. Isteri bukan mahram. Sebab itu kita boleh berkahwin dengan dia. Isteri kita bukan mahram. Sebab itu kita boleh berkahwin, dipanggil wanita ajnabi. Ajnabi lawan kepada mahram. Bukan muhrim. Muhrim orang yang berihram. Orang yang menyentuh, orang yang disentuh, dua-dua batal. Sama ada yang menyentuh sengaja ataupun tak sengaja, yang disentuh sengaja atau tak sengaja, semua batal. Sebab tu dalam suami isteri ni kadang-kadang boleh berlaku pergaduhan sebab batal wuduk, persentuhan. Tapi tengoklah kalau dah asyik-asyik tersentuh je, maka dia ikut mazhab lain lah. Sekejap sikit nak ambil kunci pun tersentuh tangan, nak serah kunci tersentuh tangan, nak bawa kereta pun tersentuh tangan. Jadi maknanya kena ikut mazhab lain lah tu. Sebab dia banyak sangat bersentuhan kulit, tersentuh-sentuh. Kalau perjalanan daripada rumah nak pergi ke masjid sampai 5 kali sentuh, takkan 5 kali nak ambil wuduk. Okey. Kemudian kalau dia mahram, maka tidak batal lah. Mahram kita ada sebutkan pada minggu yang lalu. Sebelum kita sebut mahram ni, qaul qadim ataupun pendapat fatwa Imam Syafi'i sebelum ini, fatwa sebelum keluar fatwa yang baru Imam Syafi'i, fatwa yang dulunya Imam Syafi'i kata mahram pun batal juga wudu. Tapi fatwa terbaru Imam Syafi'i menyatakan mahram tak batal wudu. Hanya untuk yang ajnabi, yang bukan mahram saja batal wudu. Mengenai dengan pengharaman yang kata mahram ini adalah mahram yang alat ta'bid, maknanya mahram yang selamanya. Ada mahram yang muaqqat, yang sementara. Mahram yang sementara ini kita katakan bersentuhan kulit dengan dia membatalkan wuduk lah. Perkara yang haram disebabkan pernikahan, perkara yang haram untuk kita bernikah dengan dia ada 3 sebab utama. Sebab yang pertama adalah disebabkan nasab, keturunan. Keturunan ada 7. Ibu kita nenek kepada ibu kita, ibu kepada ibu kita lah, nenek kita, dan seterusnya sampailah ke atas. Tak kiralah sampai ke atas, semuanya adalah mahram kita. Anak perempuan kita, cucu kita, cucu kepada anak perempuan, cicit kepada anak perempuan, semua itu adalah mahram kita. Ke atas ibu dan nenek semua itu adalah mahram, yang ke bawah anak, cucu, cicit semua itu adalah mahram.
Kemudian yang tengah-tengah adalah adik-beradik. Adik-beradik perempuan kita juga mahram kita. Kakak kita, adik perempuan kita semua mahram, tak boleh kahwin disebabkan nasab. Kemudian adik-beradik kepada ayah kita, adik-beradik kepada mak kita, makcik-makcik belah mak belah ayah, itu semua mahram kita, tak dibenarkan untuk berkahwin, itu dipanggil sebagai nasab, keturunan. Dan seterusnya adalah bintul akh, iaitu dipanggil anak saudara. Anak abang kita, anak akak kita, anak adik kita, semua itu adalah tak boleh berkahwin, dan itu dipanggil sebagai muharram ala ta'bid, mahram ala ta'bid, iaitu mahram yang selama-lamanya disebabkan nasab. Ada disebabkan oleh susuan, juga ada 7. Susuan ni ibu susuan. Bila ibu susuan termasuklah suami dia sekali, termasuklah adik-beradik kepada ibu susuan. Bila sebut tentang ibu susuan, dia menyusu kita sampai kenyang 5 kali, maka hukum dia macam ibu kita sendirilah. Mana adik-beradik ibu kita, ibu susuan kita juga adalah mahram kita. Anak dia, anak ibu yang menyusu kita, walaupun dia tak susukan anak dia, tetap dia juga dianggap sebagai mahram kita. Kalau ibu susuan kita, dia susu kita je, dia tak susu anak dia sendiri, maka dia ada anak perempuan tapi dia tak susukan, tetap menjadi mahram kita. Ke atas dan ke bawah semua mahram. Sama ada anak dia, anak perempuan dia, cucu perempuan dia, cicit perempuan dia, cicit perempuan kepada ibu susuan kita, semuanya adalah mahram kita, sebab kita pernah menyusu dengan dia 5 kali kenyang. Okey. Kemudian ada yang disebabkan haram disebabkan musaharah. Musaharah ni perkahwinan lah. Perkahwinan ni adalah zaujatul ab, iaitu isteri kepada ayah kita. Isteri kepada ayah ni maksudnya bukan ibu kandung kita, sama ada ibu tiri kita ataupun isteri kedua ayah kita, isteri ketiga ayah kita, itu semua tak boleh kahwin. Bukan sekadar isteri kepada ayah kita dan ke atas, iaitu kalau ayah kita kahwin 2 ke kahwin 3, ibu dia, nenek dia, semua kita tak boleh kahwin. Kemudian isteri kepada anak kita tu juga tak boleh kahwin. Isteri kepada anak maksud menantu dia, menantu pun tak boleh kahwin disebabkan perkahwinan. Bila anak kita berkahwin dengan seorang perempuan, maka perempuan tadi adalah menantu kita. Bila menantu kita dipanggil sebagai mahram ala ta'bid, dipanggil haram selamanya. Walaupun anak kita dah ceraikan isteri dia, tetap kita tak boleh kahwin dengan menantu kita. Walaupun anak kita dah mati, isteri kepada anak kita, tetap kita tak boleh kahwin. Dia selama-lamanya haram. Itu dipanggil sebagai mahram disebabkan musaharah, disebabkan perkahwinan. Ibu kepada isteri kita, iaitu ibu mertua, tak boleh kahwin. Ibu mertua, nenek mertua, itu semua tak boleh kahwin. Walaupun sebelum kita menyetubuhi isteri kita, kita tak bersama lagi isteri kita, baru berkahwin, ibu dia tetap mahram selamanya. Walaupun kita cerai isteri kita, dia tetap ibu mertua, tetap ibu selamanya. Tak boleh kahwin dengan dia, sentuh tak batal wudu. Kemudian kalau isteri kita mati pun, tetap dia mak mertua kita, dia tak batal wudu, dan tak boleh kahwin dengan dia. Berbeza dengan anak perempuan. Kita kahwin berbeza dengan siapa? Berbeza dengan seorang perempuan kita kahwin, dia ada anak dia, mana anak tiri kita. Kita boleh kahwin dengan anak tiri. Anak tiri tu maknanya kita belum menjadi mahram dia lagi. Belum menjadi mahram dia lagi, melainkan kita kena bersama dengan ibu dia, bersama dengan isteri baru kita. Itu perbezaan dia lah. Ibu mertua kita perlu diingat, ibu mertua juga adalah mahram, tetapi adik-beradik kepada ibu mertua itu bukan mahram. Adik-beradik ibu mertua, dia mahram juga, tapi mahram yang sementara lah. Mana adik-beradik ibu kita, makcik isteri kita, makcik isteri kita, adik-beradik belah mak ke, belah ayah ke, yang mertua kita punya, maka itu juga mahram kita tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin dengan adik-beradik kepada mak mertua kita ataupun ayah mertua kita, kita tak boleh kahwin kerana mereka ni mahram.
Tapi mahram sementara, bila kita dah cerai isteri kita ataupun kita dah isteri kita mati, kita boleh berkahwin dengan mereka ni. Hukum dia sama seperti anak saudara isteri kita. Anak saudara isteri kita bermaksud anak kepada abang ataupun kakak isteri kita. Kakak isteri kita ni ada abang, kakak isteri kita ada anak. Ada anak saudara dia, kita tak boleh kahwin sebab dia mahram yang sementara lah. Tapi bila mana kita ceraikan isteri ataupun isteri kita mati, kita boleh berkahwin dengan anak saudara kepada isteri kita. Itu beza anak saudara kita memang tak boleh kahwin. Itu disebabkan nasab, keturunan. Anak saudara isteri pun tak boleh kahwin. Bersentuhan dengan dia pun batal wuduk. Batal wuduk tak batal wuduk ini adalah mahram yang muabbad, mahram yang ala ta'bid, iaitu selamanya. Yang sementara ni dia tak dia membatalkan wuduk. Seperti mana adik-beradik isteri batal wuduk bersentuhan dengan dia, sebab dia bukan mahram kita. Memang dia mahram, tapi mahram sementara, dia tak dia ambil kira. Okey. Kemudian kita lihat seterusnya, adik-beradik tiri macam mana? Adik-beradik tiri maknanya janda dengan duda kahwin, masing-masing ada anak, dia juga bukan mahram. Adik-beradik bukan mahram. Nah, sebab dia daripada yang janda daripada benih suami lain, yang duda pula daripada bini lain. Jadi bila semua daripada lain, dia bukan mahram. Jadi kena jaga batasan aurat, bersentuhan, batal wuduk. Melainkan kalau hasil hubungan dengan janda dan duda tadi lahir anak, maka baru anak tadi dengan sebelah yang janda ataupun duda, dua-dua jadi mahram. Sama ada adik-beradik seibu ataupun adik-beradik sebapa. Kita panggil adik-beradik semak atau sepak, antara dua. Yang dua anak kau ni tak boleh kahwin juga lah. Dua anak belah janda dengan anak belah duda, itu boleh kahwin. Boleh kahwin. Dia bukan mahram, dia tak ada apa-apa hubungan. Dia tak ada apa-apa hubungan. Walaupun dia dah kahwin, apa maksudnya, suami isteri, walaupun ayah dan mak dia kahwin. Itu urusan mak, itu hubungan mak dengan ayah dia. Tapi dua-dua ni dia tak ada hubungan apa-apa. Tak ada hubungan. Dia tetap batasan aurat kena jagalah. Kemudian bersentuhan membatalkan wuduk, melainkan lahir daripada janda dan duda tadi, lahir anak yang baru. Bila lahir anak baru, anak tadi menjadi mahram kepada anak kepada duda dan juga anak kepada janda. Okey, disyaratkan bersentuhan tadi yang dimasukkan kulit dari bersentuhan kulit, selain daripada gigi, selain daripada gigi, selain daripada apa? Gigi, rambut dan juga kuku. Bersentuhan ini adalah bersentuhan tanpa lapik lah. Kalau dengan lapik adalah tak membatalkan wuduk, walaupun kain yang sangat nipis. Kain yang nipis ni kalau kita bawa sembahyang tak sah sebab dia nipis. Tak sah. Tetapi kalau bersentuhan kulit lelaki perempuan tapi lapik dengan kain yang nipis sangat, tak apa, wuduknya tidak batal. Walaupun dengan syahwat tidak batal. Sebab tak bersentuhan kulit. Dia berbeza tau. Kalau kita pakai pakaian yang nipis, nampak dalam, nampak aurat kita dalam. Bagi orang lelaki nampak pusat dan lutut lah. Kalau orang perempuan nampak badan ke apa-apa anggota dia yang dikira aurat, ni pakai pakaian nipis maka tak sah. Pakai pakaian ketat tak apa, sembahyang. Kalau perempuan pakai pakaian yang ketat tapi tak terbuka aurat lah, cuma dia ketat, nampak bentuk badan, tapi pakaian tersebut nipis, pakaian tersebut tidak nipis, tebal, cuma ketat, itu tidak memberi kemudaratan apa-apa, sembahyangnya sah. Cuma sama ada khilaful aula ataupun makruh sajalah bagi orang perempuan. Laki pun sama. Yang memberi implikasi hukum tak sah ni adalah perempuan ataupun lelaki memakai pakaian nipis yang nampak aurat dia.
Maksud pakaian nipis ni jangan kita letak bawah cahaya lampu. Nampak bawah cahaya lampu memang nampak nipis lah, sebab nampak dalam. Maksud nipis nampak dalam, nampak aurat. Maksud dalam pakaian biasa. Kalau tuan-tuan letak ke bawah lampu, letak tapak tangan bawah kat baju tu, memang nampak nipis lah, sebab dia bawah cahaya. Tapi dalam situasi biasa, kalau nampak juga dalam, maksud kain tu nipis, maka tak sah. Kesimpulannya, sekiranya bersentuhan kulit antara lelaki dan juga perempuan yang ajnabi, yang telah dewasa, maknanya yang telah sampai had syahwatnya, dan tanpa lapik, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, sama ada secara suka ataupun dipaksa, sama ada dengan syahwat ataupun tidak syahwat, bersentuhan tersebut adalah membatalkan wuduk. Walaupun lelaki tersebut lelaki yang tua dah, walaupun dia telah dikasih, tetap batal. Walaupun mati pucuk, walaupun telah dipotong keseluruhan alat kemaluan laki-laki, maknanya mungkin dia ada sakit apa atau terbabit kemalangan apa, hilang habis semua, tetap sentuh tempat tu batal wuduk. Sentuh tempat yang kemaluan tu batal wuduk. Perempuan pun sama, walaupun perempuan dah tua, dah 90 tahun dah, sentuh tetap batal. Sentuh tetap batal. Walaupun sebab yang menjadi sebab batal di sisi Imam Syafi'i ini, sebab adalah menaikkan syahwat, dikhawatiri menaikkan syahwat, tapi dah 90 tahun tetap batal. Walaupun perempuan dah umur 90 tahun, sebab kebarangkalian tu masih ada lah, walaupun dia 90 ke 80 ke 50 ke, tetap kebarangkalian tu masih ada, kebarangkalian untuk naik syahwat. Ataupun salah seorang daripada keduanya, seorang hidup seorang mati, yang batal wuduk tu yang hidup, yang mati tidak batal. Orang yang hidup ada wuduk, orang yang mati pun baru lepas ambil wuduk untuk dia. Bersentuhan kulit lelaki dan juga perempuan, hidup dan mati, yang hidup tu batal, yang mati tidak batal. Jadi di sini kita menyatakan, boleh kita simpulkan juga di sini, membatalkan wuduk ini terbatas kepada 5 perkara. Yang pertamanya kulit, yang keduanya perbezaan jantina laki dan juga wanita, yang ketiganya adalah sampai had syahwat, makna lelaki dah ada keinginan, perempuan pun sudah nampak besarlah sikit. Yang keempatnya adalah tidak ada hubungan mahram, dan yang kelimanya adalah tidak ada lapik. Maka ini semua adalah perkara yang membatalkan wuduk. Okey, seterusnya kita lihat perkara yang keempat, yang terakhir dalam perkara yang membatalkan wuduk ini, adalah menyentuh kubul anak Adam ataupun menyentuh dubur anak Adam. Dubur ni maknanya tempat keluar najis lah, tempat keluar najis tu, itu yang dipanggil sebagai dubur. Kubul dan juga dubur anak Adam, bila disebut anak Adam, manusia sentuh kubul dan juga dubur manusia ini membatalkan wuduk. Kalau kubul haiwan, dubur haiwan tak batal wuduk, sebab disebut manusia. Kemudian sama ada sentuh kubul dan juga dubur ini, sama ada diri dia ataupun disentuh orang lain punya, tetap batal. Sama ada sengaja, tidak sengaja, dipaksa ataupun terlupa, dengan syahwat ataupun tidak syahwat, semuanya batal. Kecil ataupun besar, tetap batal. Kita basuh anak kita baru umur setahun ataupun baru umur 5-6 bulan, kita basuh berak atau kencing dia, batal wuduk. Bukan dia batal, kita yang batal wuduk. Hidup ataupun mati, menyentuh kubul, dubur orang yang hidup, bukan mati, batal. Orang yang mati kita sentuh kubul dan juga dubur dia tanpa lapik, tak pakai sarung tangan, kita mandikan dia, kita tak lapik tangan, sentuh, batal wuduk. Mahram ataupun tidak mahram sama, batal wuduk. Sebab mahram ni bukan makna sentuh mahram tidak batal, memang tak batal, tapi sentuh kemaluan batal juga. Mahram kita sama ada kubul ataupun dubur. Sama ada kubul tadi, sama ada berfungsi ataupun tak berfungsi, tetap batal wuduk.
Kemudian sama ada bersambung ataupun terputus. Sama ada kemaluan tadi masih bercantum dengan badan ataupun dah terputus, tetap batal. Semua ni batal. Bila sebut nama je qubul, nama dubur tetap batal. Walaupun dah tidak ada kemaluan kalau laki-laki, hanya tempat kemaluan tu ada, tapi kemaluan telah dihilangkan. Sama ada dia ada penyakit ke apa ke, hanya ada tempat dia saja, maka itu pun tempat tersebut membatal wuduk. Okey, apa dalil mengenai dengan membatalkan wuduk ini? Nabi SAW menyatakan, man massa zakarahu, siapa yang menyentuh zakarnya, falyatawadda, maka hendaklah dia berwuduk. Jadi bila sebut tentang dalam hadis ni, siapa yang menyentuh zakar, makna qubul, sentuh zakar, maka Nabi perintahkan wuduk, makna batal wuduk dia. Nabi suruh berwuduk baru. Dubur tak ada sebut, dubur tak ada sebut, maka ulama qiyaskan dubur ini hukumnya sama seperti qubul. Kalau qubul membatalkan wuduk, dubur juga membatalkan wuduk. Sebab perkara yang membatalkan wuduk ni yang kita sebutkan sebelum inilah, dia tak boleh kita qiyas-qiyas, melainkan qubul dan dubur ni boleh diqiyaskan sebab dia ada hubungan rapat. Dia ada hubungan rapat. Dan yang lain kita tak boleh qiyas-qiyas. Apa dia? Peluru tak batal. Peluru. Maksud peluru macam mana? Telur tak? Kalau menyentuh telur tidak batal. Dia disunat ambil wuduk. Dia ada beberapa perkara yang disunatkan ambil wuduk. Sama ada sentuh bulu dekat kemaluan, ataupun sentuh apa? Telur. Itu disunatkan ambil wuduk lah. Kalau laki-laki sentuh dia punya tempat keluar najis tu, saluran tu, batang tu lah, itu yang membatalkan wuduk. Telur tak batalkan wuduk. Dan sentuhan tersebut akan batal dengan menyentuh tapak tangan lah. Tapak tangan atau tapak tangan. Apa maksud tapak tangan? Berdasarkan hadis daripada riwayat berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza afdha ahadukum bi yadihi ila farjih laisa bainahuma sitrun wala hijab falyatawadda. Siapa yang dia pergi ke toilet, dia bersedia, dia memegang dengan tangan je, memegang kemaluan je, dan tidak ada antara kemaluan dan juga tapak tangan dia tak ada apa-apa lapik, maka Nabi kata falyatawadda, hendaklah dia berwuduk. Bila sebut tentang bila berada dalam toilet, kemaluan dan juga tapak tangan, kemaluan juga tapak tangan memang tak ada lapik lah. Itu yang perkara itu dimasukkan ifdha. Idza afdha ahadukum, itu masuk afdha. Apa yang dimasukkan dengan tapak tangan? Tapak tangan ini tak ada beza. Tapak tangan orang yang sempurna, orang yang sihat, maksudnya tapak tangan yang berfungsi, ataupun tapak tangan orang yang lumpuh, tetap batal. Orang tangan sebelah lumpuh tapi dia sentuh kemaluan, memang tak ada rasa, tapi batal wuduk. Wuduk batal. Wuduk dia tetap batal. Ulama beri satu garis panduan cara macam mana sentuhan kemaluan, qubul ataupun dubur yang membatalkan wuduk. Dia kata apa dia? Tahammul yasir ala ihdal kafain, iaitu dua tapak tangan ni kita renggangkan dia, kemudian kita tekapkan. Semua yang berada dalam ni, dalam tapak tangan kita yang berada dalam ni, semua ini adalah membatalkan wuduk. Maknanya kita sentuh je apa-apa yang dalam tapak tangan ni, kita sentuh qubul ataupun dubur, itu yang membatalkan wuduk. Kalau bahagian luar tak batal wuduk. Sebab tu kalau kita nak basuh berak anak kita baru ambil wuduk, tiba-tiba nak basuh berak anak kita, maka kita jangan basuh tapak tangan, basuh belakang. Gosok belakang. Kalau ada sarung tangan boleh pakai sarung tangan. Kalau tak ada sarung tangan, kita pakai gosok belakang. Basuh berak ikut belakang, basuh. Kalau belakang tu tak batal wuduk. Sebab yang batal wuduk ni adalah tapak tangan yang kita tekapkan ni. Cuma bila kita tekap ni, tuan-tuan tengok ibu jari kita takkan sama. Ibu jari dia lain sikit. Tuan-tuan kena buat asing. Tekap macam ni, asing.
Sebab kita buat macam ni, ibu jari kita akan terangkat sikit, dia tak akan rapat. Jadi hukum dia sebenarnya sama juga, dia rapat. Kita rapatkan semua. Jadi hujung-hujung jari ni tidak batal. Kalau hujung jari ni yang selain daripada dalam, hujung jari sentuh kemaluan pubul dan juga dubur, kita punya ke orang lain punya tidak batal. Sama juga yang di tengah-tengah ni, di tengah-tengah jari kita ni, itu juga tidak batal. Kalau kita sentuh kemaluan kita tengah-tengah ni, ini juga tidak batal. Yang dimasukkan batal sentuh tapak tangan dalam ni. Tapak tangan ni bersentuhan dengan kubul ataupun dubur. Okey. Kemudian dalam bahasa Arab sebenarnya, daripada perkataan lamasa dengan massa ada sedikit perbezaan tau. Sebab bila sebut tentang lamasa ni sentuh mana-mana kulit, mana-mana bahagian kulit, itu dipanggil lamasa. Berbeza dengan massa itu adalah sentuh menggunakan tapak tangan sahaja. Sebab tu dalam ayat Quran tadi, aula mastumun nisa, sentuh maknanya sentuh kulit. Dia tak kata sentuh kemaluan situ. Dalam ayat tadi bukan maksud untuk membatalkan sentuh kemaluan. Ayat tadi adalah aula mastumun nisa, la mastum. La masa adalah sentuh kulit, bukan sentuh kemaluan. Itu beza dia. Kemudian yang keduanya, ayat Quran tadi la mastumun nisa, sentuh itu la masa, sentuh yang berbeza jenis, lelaki dan juga perempuan, itu dipanggil la masa. Kalau masa ini sentuh antara dua orang lelaki, dua orang perempuan. Sebab tu dalam Quran dia tak sebut mastum, tapi dia sebut la mastum. Dia tak sebut masastum. Okey, perkara yang ketiga dalam Quran tadi, la mastumun nisa, menyentuh perempuan. La masa ni, perkataan la masa adalah sentuh untuk dua orang, A dan B. Berbeza dengan massa ni sentuh seorang, kita sentuh kulit kita sendiri, dipanggil massa. Sebab tu Quran tak sebut massa, disebut la mas. Sebut la mastum, daripada perkataan la masa. Perkara yang keempat, Quran menyebut aula mastumun nisa tadi, sentuh tadi, la masa ni sentuh yang bukan mahram. Kalau sentuh mahram, dia dipanggil sebagai massa. Massa ni sentuh mahram pun massa, sentuh yang bukan mahram pun massa. Maknanya umum, semua boleh. Tapi dalam Quran disebut berasal daripada perkataan la massa aw la mastumun nisa, menunjukkan la massa ini sentuhnya untuk yang bukan mahram sahaja. Kemudian perkara yang keenam adalah sentuh la massa adalah sentuh orang yang dewasa. Sentuh kanak-kanak tak disebut sebagai la masa. Jadi panggil sebagai massa. Itu perbezaan dia lah. Okey, telah selesai dalam bab perkara yang membatalkan wudu lah. Dia ada yang ulama kata ada 4, ada ulama kata 5. Tak apalah 4 ke 5, yang membezakan 4 atau 5 ni dia masuk hilang akal itu, tidur termasuk dalam itu ataupun tidak. Itu yang membezakan. Ada ulama kata 4 je perkara yang membatalkan wudu, ada 4 kerana tidur tu termasuk dalam hilang akal. Ada ulama membezakan, dia kata perkara yang membatalkan wudu ada 5, iaitu dia buat penambahan, iaitu tidur. Tidur itu adalah menghilangkan akal. Jadi tidur itu membatalkan wudu. Itulah. Ada apa persoalan? So, yang tentu tak ada syahwat Ustaz, tak termasuk orang tua lah. Kalau tua 100 tahun masih batal. Batal. Sebab dalam mazhab Syafi'i, bila ada kebarangkalian untuk merangsang syahwat, ada kebarangkalian je, maka itu batal. Walaupun 70-80 tahun, tetap ada kebarangkalian. Bila ada kebarangkalian, maka dia akan batal wudu. Untuk yang bersentuhan lah. Cuma dalam mazhab Maliki,
dia sentuh dengan syahwat tu batal. Sentuh tidak syahwat tidak membatalkan wuduk. Dalam yang agak strict sikit dalam mazhab Syafi'i kita lah, sentuh aja batal. Tak kira lah sengaja tak sengaja batal. Tapi itu okey lagi. Kalau fatwa Imam Syafi'i dulu sentuh mahram pun batal. Berbeza dengan mazhab yang longgar sikit, mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi makna maksud bersentuhan itu adalah menyetubuhi. Sebab mereka ada dalil-dalil tersendirilah. Sebab bila mana Nabi nak keluar menunaikan solat, Nabi cium isteri dia. Bila Nabi cium isteri dia, kemudian Nabi pergi masjid, Nabi tak ambil wuduk dah. Nabi terus Allahu Akbar semayang, menunjukkan bila Nabi cium isteri terus pergi solat, menyentuh isteri tak batal wuduk. Dalam mazhab lain ambil itu hadis yang sahih lah. Memang mazhab lain mengambil daripada hadis tu lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, bila ada kebarangkalian, bila ada je kita panggil apa, idza jaa al-ihtimal batal al-istidlal. Bila datangnya kebarangkalian, maka batalnya istidlal untuk mengambil dalil daripada hadis tadi. Maksudnya kemungkinan ketika Nabi cium tu isteri dia pakai apa, purdah lah. Bila pakai purdah, Nabi cium atas purdah tu, atas kain, bukan di atas kulit pipi dia. Itu kita panggil ada kebarangkalian. Bila ada kebarangkalian begitu, maka mazhab Syafi'i kata tetap, makna Nabi bukan cium isteri dia kulit, bukan sentuh pipi, tapi atas ada lapik. Itu. Tapi kalau kita tengok dari segi logik pun takkanlah dalam rumah pun isteri nak pakai purdah. Itu segi logiknya lah. Okey, ada apa lagi? Ustaz. Ya. Macam Ustaz cakap tadi, kalau suami isteri selalu bersentuh-sentuh kan, okey, yang Ustaz kata kita ikut mazhab, katalah contoh mazhab Hanafi kan, ada yang kita nak ikut tu, kita ada niat ke atau apa Ustaz? Dia kalau setakat bersentuhan sekali dua, maka dia tak boleh berpindah mazhab sebenarnya. Kalau bersentuh sekali dua, bila bersentuh sekali dua, dia tak boleh pindah mazhab. Kalau nak pindah mazhab, dia kena ikut keseluruhan daripada syarat sah wuduk, syarat perkara membatalkan wuduk, perkara sunat wuduk, semua tu dia kena tahu dalam mazhab yang dia nak ikut. Sebab dalam mazhab Hanafi, kalau keluar darah, batal wuduk dalam mazhab Hanafi. Walaupun kita nampak dalam bab ni dia ringan, sentuh sentuh isteri tidak batal, tapi ada dalam bab yang lain, kalau keluar darah, batal wuduk dia. Darah keluar batal. Kita darah keluar tidak batal wuduk. Gelak dalam solat, ketawa dalam solat, bukan sembahyang yang batal, wuduk pun batal dalam mazhab Hanafi. Jadi dia ada benda yang dia agak berat lah. Cuma kalau dalam situasi yang saya bagi tahu tadi, sekiranya boleh menimbulkan ketidakselesaan di antara suami isteri ni, mungkinlah sekejap sentuh sampai suami nak bagi semayang terpaksa buat macam ni lah, takut tersentuh tangan isteri, maka ikutlah dalam mazhab lain, tidak batal wuduk. Kalau bekerja, kalau masak-masak lah, dia sebenarnya yang boleh berpindah ikut mazhab lain ni dalam satu situasi darurat. Situasi darurat. Mana darurat, kalau 5-6 kali ambil wuduk sampai sekejap-sekejap sentuh, boleh menimbulkan pergaduhan antara suami isteri, maka ikut mazhab lain. Sebab apa? Boleh menimbulkan pergaduhan antara suami isteri sebab benda ni je. Itu dipanggil dalam situasi yang darurat lah. Macam kita pergi Mekah juga. Pergi Mekah, isteri nak pegang tangan suami, tapi boleh pegang boleh ikutlah dalam mazhab lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada pendapat kedua juga sebenarnya dalam masalah ni.
Tapi kena ingat pendapat dalam mazhab Syafi'i, orang yang disentuh tidak batal, tapi orang yang sentuh batal. Tapi kalau kita nak melaksanakan ibadat tawaf ke sa'i ke, kita nak pegang isteri kita yang menyentuh sepatutnya batal. Jadi kena ikut mazhab lain lah. Tapi kalau dalam situasi biasa kita tawaf seorang-seorang, tak apa, tidak jadi masalah, sebab orang lain sentuh kita. Kalau kita nak berjalan dengan isteri, kita sama ada isteri pegang beg kita atau kita pegang beg isteri kita, tak bersentuhan kulit lah. Ini ketika tawaf. Sa'i tak apa, sa'i kita tidak perlu wuduk, sunat je. Okey, kita masuk sikit lagi perkara, kita nak bincang bab baru, iaitu mengenai dengan perkara yang haram. Perkara yang haram bila tidak ada wuduk. Ada beberapa perkara yang haram, ada 4 perkara yang haram. Ada 4. Cuma yang perkara yang haram ini kita perlu lihat dulu. Haram disebabkan hadas. Ulama bagi kepada 3 tu. Satu dia panggil hadas kecil. Hadas kecil ni kalau tak ada, ambil wuduk lah. Satu lagi hadas pertengahan. Hadas pertengahan ni kita panggil ketika berjunub. Berjunub ni sebab dia ada 2 je. Sama ada sebab dia bersama dengan isteri, bersama dengan isteri, ataupun keluar air mani. Keluar air mani itu juga disebabkan hadas pertengahan. Dipanggil hadas besar, sebenarnya hadas besar. Tapi di dalam ni dipanggil hadas pertengahan. Sebab apa hadas pertengahan nanti kita akan bincangkan lah. Sebab hadas dia sebenarnya hadas besar, tapi kita sebut hadas pertengahan dulu. Dan sebab yang ketiga adalah kerana melahirkan anak. Sebab anak tadi adalah antara pencampuran mani, lelaki dan juga perempuan. Jadi bila dia lahir, seolah-olah keluar mani. Jadi kena wajib mandilah. Dan hadas yang ketiga dipanggil hadas akbar, hadas besar. Hadas yang paling besar itu haid dan nifas. Sebab apa kita bahagikan 3 ni? Sebab dia akan menatijahkan hukum yang berbeza-beza. Hukum yang berbeza-beza, perkara yang diharamkan, perkara yang tidak dibenarkan untuk seseorang buat bila hadas kecil, hadas yang sederhana yang kita bagi tahu tadi, ataupun hadas besar. Walaupun hadas sederhana itu sama kategori dengan hadas besar. Okey. Kemudian disebabkan hadas kecil ini, hadas kecil seseorang yang batal wuduk lah. Bila dia batal wuduk, maka dia berhadas, dipanggil hadas kecil. Apa yang haram kepada dia? 4 perkara. Perkara yang pertama, solat. Solat ini tanpa wuduk, maka hukumnya tak sah. Walaupun terlupa, walaupun dia kata dia tak tahu semayang kena ada wuduk, tak sah juga. Sebab memang kena ada wuduk semayang. Dia tak boleh kata tak tahu, dia tak boleh kata terlupa. Walaupun dia kata, lepas maghrib, sebelum maghrib dia ambil wuduk, kemudian dia semayang, lepas tu dia dengar kuliah azan isyak, dia semayang isyak. Bila semayang isyak, lepas semayang isyak baru teringat, tadi dah batal wuduk sebenarnya, lepas tu dengar kuliah tadi dah batal wuduk. Bila dah batal wuduk, maka pada ketika itu, walaupun dah semayang isyak dia tak sah. Walaupun dia terlupa tadi, dia ingat ke dia ada wuduk, terlupa yang dia dah batal wuduk, tetap semayang tak sah walaupun terlupa. Melainkan orang yang dipanggil sebagai daib al-hadas, orang yang sentiasa berhadas, mana dia sentiasa keluar air kencing ni, setitik keluar, maka hukumnya orang seperti ini sah semayang dia. Sebab itu adalah satu penyakit yang menimpa diri dia lah. Tapi syarat juga, dia kena dia kena basuh dulu kemaluan dia bila selepas masuk waktu, kemudian dia kena balut, kemudian semua ni dia kena buat lepas masuk waktu. Kalau dia buat sebelum azan, maka tak sah. Bila dia buat ketika masuk waktu, apa-apa yang keluar dia kira sah. Sebab itu adalah satu penyakit bagi dia. Tak kira semayang fardu ke semayang sunat, semayang fardu ke semayang sunat, wuduk tu wajib. Kalau terlupa,
tak tahu, tak sah sembahyang, sama ada fardu ataupun sunat, solat jenazah pun sama. Walaupun ada pendapat yang lemah menyatakan boleh wuduk tanpa, boleh solat jenazah tanpa wuduk, tapi pendapat tu sangat lemah. Dan apa yang semakna dengan sembahyang fardu, sembahyang sunat, yang semakna dengan dia, nak sujud syukur ke, nak sujud tilawah ke, nak sujud sahwi dalam solat. Kita tak ada sujud sahwi luar pada solat. Sujud syukur, sujud tilawah, nak khutbah jemaat, semua ni perlu wuduk. Kalau terlupa, maka tak sah. Khutbah jemaat tak sah, automatik sembahyang jemaat pun tak sah. Asal ataupun dalil pada pengharaman semua yang kita sebutkan tadi, sebelum ijma' di kalangan ulama' yang mengharamkan ini, ada dalil daripada Quran, ada dalil daripada hadis. Dalil daripada Quran yang kita bincangkan sebelum ini mengenai dengan wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang beriman, bila kamu nak solat, hendaklah kamu basuh muka kamu, tangan kamu sehingga ke siku, kemudian sapu kepala kamu dan juga basuh kaki kamu sehingga ke buku lali. Ini dalil daripada Quran. Dalil daripada hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah Taala tak terima sembahyang salah seorang di kalangan kamu apabila dia berhadas, sehinggalah dia kena ambil wuduk dulu. Sehinggalah dia berwuduk, barulah sah sembahyang dia. Kata Allah Taala tak terima sembahyang dia. Perkara yang pertama yang diharamkan untuk hadas kecil adalah solat. Dan yang keduanya yang diharamkan ketika orang yang berhadas kecil adalah tawaf. Tawaf ini haram tanpa wudu. Tak kira tawaf fardu ke, tawaf sunat ke, apa-apa tawaf tak boleh buat. Sebab Nabi kata at-tawafu bimanzilatis solah. Tawaf ini sebenarnya hukumnya sama seperti solat, sama. Beza dia satu je, illa annallaha ahalla fihil kalam. Beza je Allah Ta'ala benarkan bercakap ketika mana seseorang melaksanakan ibadat tawaf. Itu je beza. Sebab sembahyang tak boleh cakap, tawaf boleh. Kalau tuan-tuan pergi menunaikan umrah, tuan-tuan tengok, bukan sekadar cakap, buat video call pun ada. Sambil tawaf buat video call. Ada satu kali tu dia buat tahlil daripada mana dah, Medan ke mana, dia buat tahlil berdoa, buat video call. Ada juga pelik-pelik, dia buat video call. Maknanya dia buat video call, orang tu berdoa daripada sana, dia duduk depan ni, depan apa, depan ni Kaabah. Orang dekat negara dia doa lah. Ingat ke doa ni rupanya ada majlis, dia buat majlis doa, dia buat video call. Macam-macam jenis orang ada. Faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Cuma Nabi bagi tahu kalau nak bercakap tu boleh, tapi cakap benda yang baik saja. Maknanya zikir atau baca Quran lah. Dalam tawaf yang terbaiknya zikir yang warid yang datang dalam hadis Nabi. Apa yang Nabi buat ketika tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga, itu yang kita buat. Kalau tak nak buat yang tu pun, ataupun dah habis dah pusingan, dah habis dah doa semua baca, dah 3 kali ulang lah pusingan pertama doa, tapi tawaf pertama belum habis, maka bacalah Quran. Itu yang afdal. Kalau tak tahu nak baca Quran, bacalah ayat-ayat lazim. Kalau dah habis dah semua ayat lazim baca, belum habis tawaf pertama lagi, maka baca, ucaplah apa-apa zikir, ataupun boleh baca apa-apa doa. Tak ada masalah. Kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menyatakan idza tawaddaa lahu lit-tawaf. Nabi apabila seseorang dalam satu hadis menyatakan, Nabi SAW bila mana tawaddaa lahu, Nabi berwudu untuk melaksanakan ibadat tawaf. Sebab apa Nabi berwudu? Sebab memang kena berwuduk sebelum tawaf. Sebab Nabi kata litakhudhu anni manasikakum. Kamu ambil je daripada aku ibadat-ibadat haji. Jangan kamu tanya sebab apa ni, sebab apa ni, sebab apa ni. Buat je apa yang aku buat, maka kamu ikut. Sebab ibadat haji Nabi suruh ikut je apa yang Nabi buat. Tak perlu kita tanya sebab apa.
daripada sini dapat kita fahami tawaf ini hukumnya haram. Sama ada tawaf fardu iaitu tawaf kita panggil tawaf rukun ataupun dipanggil sebagai apa, tawaf ifadah. Sama ada haji ataupun umrah hukumnya haram tanpa wudu, ataupun tawaf wajib seperti tawaf apa, wada'. Tawaf wada' kita nak meninggalkan Mekah hukumnya wajib. Kalau tanpa wudu juga adalah perkara yang dia telah melakukan perkara yang haram kalau tawaf wada' tanpa wudu. Ataupun tawaf tersebut tawaf sunat, seperti dia buat tawaf sunat lah, dia tawaf sunat, maka pada ketika itu hukumnya haram sekiranya tanpa wudu. Dan tak sah kalau dia kata dia tak tahu, sebab tak tahu dia kena belajar. Tak sah juga kalau dia kata dia terlupa, dia kena buat sekali lagi. Kalau tawaf ifadah, tawaf umrah ke haji, dia dah buat tapi dia ulama terlupa ambil wudu, kena buat sekali lagi. Kalau dia dah tahallul, dia kena bayarlah dam-dam tu, apa yang dam dia telah buat, pakai baju biasa ke semua sekali lah. Kemudian Nabi SAW menyatakan tawaf ini di tempat solat, ya. Cumanya di sana perlu kita jagalah. Jaga apa? Sebab bila sebut tawaf ini berada di tempat solat, hukumnya sama seperti solat, bukan sekadar wudu, tutup aurat dengan sempurna, kemudian pakaian kita suci daripada najis, kemudian tempat yang kita tawaf tu pastikan suci daripada najis. Kalau tawaf ni, kalau musim haji orang pakai je kasut slipper, saya pun pakai kasut slipper juga, tapi kena cek dululah sebelum tu ada tahi ke tak ada tahi. Kalau tak ada tahi, tuan-tuan jalan je lah tawaf. Kalau ada tahi, selalunya saya akan basuh tu dengan air zam-zam, sebab air zam-zam dia ada, walaupun makruh basuh dengan air zam-zam, basuh najis dengan air zam-zam, tapi ketika itu air zam-zam saja yang ada, jadi basuh dengan air zam-zam je lah. Kemudian kita basuh sikit, kemudian kita pakai slipper tu, untuk melaksanakan apa, ibadat ni, tawaf. Sebab tawaf ni pada musim haji ni boleh pakai kasut slipper lah, tapi dengan syarat suci lah. Kemudian sama juga hukum je niat. Kalau tuan-tuan tak niat ketika tawaf, maka tak sah. Tawaf ketika tawaf ni perlu niat ke? Tawaf yang bukan tawaf umrah ataupun tawaf haji. Tawaf umrah haji tak perlu niat pun apa, sebab dia memang kita dah niat dah awal-awal tu. Kita buat haji, buat umrah, kita dah niat dah. Saja aku menunaikan haji dan berihram dengannya, saja aku menunaikan umrah dan berihram dengannya. Jadi bila kita buat tawaf tu tak perlu niat dah, sunat saja niat. Tapi kalau tawaf sunat memang wajib niat seperti semayang juga. Perkara yang ketiga keempat yang haram untuk hadas kecil ni, menyentuh Quran dan juga menanggung Al-Quran. Ini perbahasan yang agak panjang lah, kita sambung pada minggu akan datang insya-Allah. Ada apa-apa soalan lah? Kalau tak ada, tak ada apa, cukup sekadar itulah. Semoga Allah beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.